Bayangkan senario ini. Bayangkan seorang lelaki berusia 42 tahun yang memutuskan untuk membesarkan seorang kanak-kanak perempuan sejak dia berumur 4 tahun. Tujuannya bukan untuk amal atau sekadar penjagaan. Tidak, rancangannya jauh lebih spesifik, jauh lebih mengganggu. Dia berniat untuk mendidiknya, membentuk fikirannya, dan mengawal seluruh hidupnya dengan satu tujuan, menjadikannya istri yang sempurna, patuh, dan setia sepenuhnya. Ini bukan plot rumit siri gelap baharu yang akan ditonton semua orang hujung minggu ini. Ini bukan thriller psikologi moden yang direka untuk mengejutkan dan mencetuskan perdebatan media sosial. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua, namun anehnya relevan. Kisah ini datang terus dari minda salah seorang penulis drama Perancis yang terhebat. Tahunnya adalah 1662. Penulisnya ialah Molière yang tiada tandingannya. Pada zaman di mana masyarakat dikuasai oleh peraturan dan jangkaan yang ketat, dia berani membawa idea yang mengganggu ini ke pentas untuk seluruh Paris. Dia mencipta sebuah karya yang kurang berupa komedi tradisional dan lebih kepada kajian kes yang menakutkan tentang manipulasi dan kawalan. Ia adalah kisah yang membuat kita mempersoalkan sifat sebenar cinta, pendidikan dan kuasa, membuktikan bahawa beberapa drama manusia benar-benar abadi dan bergema merentasi zaman dengan keakraban yang mengganggu. Tajuk drama itu ialah Sekolah Wanita. Dan premis utamanya sangat berani sehingga malah hari ini, ia sepatutnya disertakan dengan amaran kandungan. Molière memperkenalkan kita kepada Arnolphe, seorang lelaki yang begitu takut dikhianati oleh seorang wanita, sehingga dia merancang apa yang dia percaya sebagai rancangan yang sempurna dan muktamad. Dengan membesarkan bakal istrinya Agnes, dalam kejahilan mutlak, dia percaya dia boleh menjamin kesetiaannya. Dia mengasingkannya dari dunia, hanya memberikan pelajaran yang dia anggap sesuai untuk bakal istrinya. Ini adalah eksperimen sosial dalam bentuknya yang paling mengganggu. Selamat datang ke perbincangan mendalam kami tentang sebuah klasik yang jauh lebih kompleks dan secara terang-terangan jauh lebih kucar-kacir daripada apa yang pernah anda diberitahu dalam kelas sastera sekolah. Kita akan membedah karya agung abad ke-17 ini seolah-olah ia adalah sensasi viral terkini. Lupakan seketika analisis sejarah yang membosankan. Kita akan melihatnya melalui lensa moden, meneroka tema-temanya yang mengejutkan dengan tenaga yang sama seperti yang kita gunakan untuk membincangkan penamat musim yang mendebarkan. Kerana pada dasarnya, drama ini adalah pandangan yang mentah dan kuat tentang sifat manusia yang kelihatan lebih relevan daripada sebelumnya. Jadi, apakah intipati sebenar L'école des Femmes jika kita ketepikan rambut palsu berbeda dan ungkapan-ungkapan lama yang formal itu? Ia adalah letusan obsesi, keikhlasan dan pemberontakan. Ringkasnya, ia adalah kisah seorang lelaki yang terdesak cuba mengawal takdir seorang wanita dan bagaimana rancangan itu akhirnya memakan dirinya sendiri dengan cara yang menakjubkan. Ia adalah pertembungan antara perancangan rapi dan kekuatan kasih sayang manusia yang tidak dapat dihalang. Arnolphe membina kubu kejahilan di sekeliling Agnes, tetapi dia terlupa satu butiran kecil yang tidak dijangka, cinta. Dan disinilah drama sebenar bermula, mencetuskan siri peristiwa yang lucu dan sangat bermakna. Ini bukan sekadar kisah baik lawan jahat. Molière terlalu licik untuk perkara sebegitu. Dia bijak menggabungkan komedi dan tragedi, membuat kita ketawa melihat rancangan Arnolphe yang tidak masuk akal, walaupun motifnya membuat kita sedikit tidak selesa. Komedi ini adalah pandangan yang cemerlang tentang ketoksikan lelaki, jauh sebelum istilah itu wujud. Ia menunjukkan betapa rapuhnya ego seorang lelaki apabila ia berdasarkan keinginan untuk mengawal dan ketakutan bahawa wanita mempunyai pemikiran sendiri. Ia adalah kisah seorang lelaki yang ingin memprogramkan manusia seperti mesin, hanya untuk mengetahui bahawa hati manusia mempunyai kehendaknya sendiri. Dan kemudian ada elemen karma yang menarik. Molière tidak membiarkan watak utamanya terlepas begitu sahaja. Oh, tidak. Dia memastikan setiap strategi Arnolphe yang dirancang dengan begitu teliti digunakan terhadapnya dengan cara yang paling ironis dan memalukan. Alat yang digunakannya untuk memastikan Agnes dalam kejahilan menjadi alat kehancurannya sendiri. Ia adalah tontonan keadilan puitis, dihidangkan sejuk dan dengan banyak cemuhan awam. Komedi ini adalah pengajaran yang hebat tentang bagaimana keinginan terdesak untuk mengawal sepenuhnya akhirnya membawa kepada kehilangan kawalan yang menyeluruh.
Ia adalah pengajaran yang masih relevan sehingga hari ini. Sebelum kita mendalami butiran plot, mari kita sediakan landasan untuk perbincangan. Kisah ini seharusnya membuat anda berfikir dan merasai emosi. Ia menimbulkan soalan asas yang sama pentingnya pada tahun 2025, seperti pada tahun 1662. Adakah watak seperti Arnolfi, walaupun dengan semua rancangan jahat dan percubaan manipulasi, akhirnya mendapat apa yang patut diterimanya? Adakah takdirnya adalah hukuman yang adil, atau adakah sesuatu yang tragis dalam situasinya? Disinilah kisah ini menjadi sangat menarik, dan disinilah pemikiran anda berperanan. Mari kita terokai plot yang kompleks ini bersama-sama. Inilah Arnulf, seorang bangsawan kaya dan dihormati, tetapi sentiasa dihantui ketakutan akan pengkhianatan. Baginya, pengkhianatan ada di mana-mana. Rancangan beliau mencipta isteri yang sempurna. Beliau mengambil Agnes, membesarkannya dalam kejahilan, dan membentuknya seperti patung. Beliau malah menukar namanya, yakin telah mencipta sistem yang tidak boleh dicabuli oleh ketidaksetiaan. Arnulf membesarkan Agnes dalam pengasingan sepenuhnya, jauh dari dunia, dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang sederhana. Dia diajar apa yang perlu untuk mengurus rumah, berdoa, menjahit, dan yang paling penting, patuh. Kejahilannya adalah kesuciannya, begitulah fikirnya. Kuasa Arnulf adalah mutlak. Pada usia 17 tahun, dia percaya dia telah mencipta isteri yang sempurna. Tetapi, pentas sudah siap untuk kekacauan kehidupan sebenar. Walaupun dengan semua kepercayaannya, rancangan Arnulf dibina atas ketakutan, bukan kekuatan. Obsesinya untuk mengawal Agnes mendedahkan rasa tidak selamatnya sendiri. Chrysalde, suara kewarasan, telah memberi amaran kepadanya. Tindakan melampau akan membawa padah. Bak kata pepatah, siapa menanam angin, menuai badai. Tetapi Arnulf tidak mengendahkan amaran itu, yakin dengan keunggulannya. Dia percaya dia lebih cerdik daripada orang lain, seorang yang berlagak pandai. Namun, ketenangannya adalah ilusi yang rapuh, yang memerlukan kewaspadaan berterusan. Dia seperti seorang penjinak singa yang sentiasa takut suatu hari nanti singa-singanya akan memakannya. Dia tidak faham bahawa pintu boleh dikunci, tetapi bukan sifat manusia. Ia seperti cuba mengeringkan Kolosium dengan baldi. Pasti akan gagal. Molière telah menanam benih kehancurannya. Ketika Arnulf berbangga dengan apa yang disangkanya sebagai kemenangannya, alam semesta mempunyai kejutan untuknya. Horace, seorang pemuda yang menawan dan jujur, jatuh cinta pada Agnes, anak didik Arnulf. Pertemuan mereka yang berlaku secara kebetulan menghancurkan semua rancangannya. Cinta berputik secara spontan dan meruntuhkan tembok yang telah dibina Arnulf. Horace tidak memerlukan rancangan. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Ostre tu Pontici. Dan keaslian inilah yang mengancam seluruh dunia Arnulf. Dan disinilah salah satu idea Molière yang paling bijak dan kelakar muncul. Kisah ini mengambil giliran ironi yang indah. Horace, yang jatuh cinta, menceritakan semua rahsianya kepada Arnulf, tanpa mengetahui bahawa Arnulf adalah penjaga dan tunang Agnes. Arnulf terpaksa mendengar tanpa daya bagaimana rancangannya sendiri hancur sedikit demi sedikit. Dia kekal tenang, tetapi di dalam hatinya, dia menjerit. Komedi itu menyakitkan dan kesakitan itu melucukan. Arnulf, yang menyangka dia mengawal segala-galanya, melihat rancangannya hancur satu demi satu. Setiap perangkap yang dipasangnya memakan dirinya sendiri, menjadikan manipulator licik yang disangkanya itu kelihatan seperti orang bodoh. Semakin dia cuba memisahkan Agnes dan Horace, semakin dia mendekatkan mereka, terperangkap dalam kesombongannya sendiri. Akhirnya, dia dikalahkan oleh perasaan dan tindakan spontan, menjadi tawanan kegagalannya sendiri. Jean Le. Perubahan sebenar dalam babak kedua adalah Agnes, yang daripada bidak yang tidak berdaya menjadi wanita yang mengambil alih kehidupan sendiri. Cintanya kepada Horace menyedarkan hati dan mindanya, mengajarnya kegembiraan dan kebebasan. Dia mempersoalkan dunia Arnulf, mencari suaranya, dan menjawab dengan kejujuran yang mengejutkan. Akhirnya, Agnes bukan lagi bidak dalam permainan. Dia memilih jalannya sendiri, bebas dan yakin diri.
Arnolphe, yang terdesak dan putus asa, membuat percubaan terakhir untuk mengekalkan Agnes di bawah kawalannya. Dia meninggalkan ancaman dan menggunakan ugutan emosi, berpura-pura menjadi mangsa dan menyenaraikan semua pengorbanannya. Cintanya tidak tulus. Ia sangat mementingkan diri, berakar pada ketakutan kehilangan apa yang dianggapnya miliknya. Seketika, Agnes ragu-ragu, berbelah bahagi antara belas kasihan dan keinginan untuk bebas. Jai une histoire. Pertembungan terakhir akan berlaku. Saat Arnolphe menyangka dia sudah menang, Agnes mengejutkan dia dan kita semua. Dia sudah berfikir, dia sudah merasa, dan yang paling penting, dia sudah menulis. Dia mengeluarkan sepucuk surat untuk Horace, dan kerana Arnolphe berkeras, dia membacanya dengan kuat. Ia bukan sekadar koretan tidak masuk akal dari seorang gadis yang terasing dari semua orang. Ia adalah pengisytiharan yang jelas dan ikhlas dari seorang wanita yang tahu apa yang dia mahukan. Dalam suratnya, Agnes menjelaskan bahawa dia tidak boleh berkahwin dengan Arnolphe. Dia tidak boleh mencintainya, dan berbuat demikian adalah salah baginya. Dia bercerita tentang kebahagiaan yang dibawa Horace kepadanya, sejenis kegembiraan yang tidak pernah dia sangka mungkin. Setiap baris suratnya bertentangan dengan pelajaran yang Arnolphe cuba ajarkannya. Dia mengajarnya untuk patuh. Dia belajar untuk memilih. Dia mengajarnya untuk menjadi jahil. Dia menemui kebijaksanaan dengan membaca kata-katanya dengan kuat. Agnes menunjukkan bahawa dia adalah tuan kepada dirinya sendiri. Arnolphe terpaksa mendengar bagaimana ciptaannya memusnahkan semua yang dia percayai. Pendidikan yang dia berikan kepadanya menjadi caranya untuk memberontak. Dia bukan sahaja mengalahkannya, tetapi melangkaui seluruh cara pemikirannya. Surat itu membuat Arnolphe benar-benar terkejut, berhadapan dengan seorang pemikir bebas yang tidak pernah dia niatkan untuk cipta. Kata-katanya bukan sekadar penolakan. Ia adalah kemusnahan sepenuhnya projek hidupnya. Dia tidak boleh lagi menolaknya sebagai gadis kecil yang bodoh. Dia telah membuat keputusan yang jelas dan bijak. Surat itu tergantung di udara, tanda bahawa semangat manusia enggan dikawal. Arnolphe tidak mempunyai apa-apa lagi, melainkan gema kata-katanya. Tepat ketika semuanya menjadi sangat mendebarkan, Molière mengeluarkan sentuhan klasik, Deus ex machina. Chrysalde muncul untuk menenangkan keadaan, tetapi kejutan sebenar datang apabila Horace muncul. Dia adalah bapa Horace, dan dengar ini, break time 0.25. Dia juga bapa Agnes yang hilang. Sungguh satu kejutan. Bertahun-tahun yang lalu, Horace telah menyerahkan anak perempuannya kepada seorang petani. Anak perempuan itu adalah Agnes, yang dibesarkan oleh Arnolphe tanpa pengetahuannya. Kini, Horace telah kembali, bersedia untuk mengambil semula anak perempuannya dan mengumumkan rancangan perkahwinannya. Lelaki itu, Horace, sudah tentu. Cinta antara Agnes dan Horace tiba-tiba disahkan oleh takdir dan keluarga. Rancangan Arnolphe selama berdekat-dekat telah musnah dengan satu sentuhan takdir. Dia tidak pernah mempunyai hak ke atas Agnes. Kini penyatuan mereka diberkati oleh cinta dan kuasa. Arnolphe, yang pernah percaya dia mengawal nasib Agnes, kini hanyalah penonton yang tidak berdaya. Konflik itu selesai serta-merta. Break. Horace dan Agnes bersama dengan persetujuan semua. Sesetengah mungkin menganggapnya sebagai jalan pintas naratif, tetapi ia adalah bukti yang jelas betapa tidak bergunanya Arnolphe. Alam dan masyarakat bersatu untuk mengalahkannya dengan cara yang menakjubkan dan muktamat. Kejatuhan Arnolphe bukan hanya drama di atas pentas. Ia mencetuskan kekecohan besar di Paris. Apabila mula ditayangkan pada tahun 1962, ia menimbulkan kekecohan budaya yang besar. Komedi ini, dengan idea-ideanya yang berani, memecah belahkan penonton dan mencetuskan perdebatan awam yang besar. Pemimpin gereja dan penulis lain sangat marah dan mengatakan Molière tidak bermoral dan cuba menimbulkan masalah. Mereka mengatakan komedi itu lucah, tidak sesuai dan berbahaya. Bayangkan, tweet abad ke-15. Molière merosakkan belia kita. Batalkan Molière. Pengkritik melihat pelajaran Arnolphe sebagai serangan terhadap agama dan perkawinan. Penentangan itu bersifat peribadi dan berniat jahat. Ada yang malah meminta agar komedi itu dibakar. Perdebatan itu, yang diberi nama kontroversi sekolah wanita, menjadi perang budaya yang sebenar. Apa yang paling mengejutkan orang? Molière menunjukkan seorang wanita muda yang dididik dan menang.
Kemenangan Agnes ke atas Arnulf adalah masalah besar, menunjukkan bahawa kebahagiaan seorang wanita lebih penting daripada kuasa seorang lelaki. Dalam dunia perkahwinan yang diatur, ini sangat meletup. Molière bukan sekadar menulis komedi. Dia meletakkan cermin di hadapan masyarakat. Jadi, bagaimana Molière menyikapi semua kekecohan ini? Dia tidak meminta maaf. Sebaliknya, dia menggandakan usahanya. Pada tahun 1663, dia menulis sebuah drama di mana watak-watak membincangkan skandal yang dia sendiri cipta. Di atas pentas, dia mengejek pengkritiknya, menunjukkan kebodohan mereka. Melalui watak-watak yang bijak, dia berhujah bahawa tugas teater adalah untuk menghiburkan penonton dan membetulkan keburukan melalui gelak tawa. Ini seperti mic drop dalam dunia teater. Molière menguasai naratifnya sendiri. Adakah penonton menyokong pengkritik? Sama sekali tidak. Ia adalah kejayaan besar, persembahan sentiasa habis dijual, dan kutipan pecah rekod. Skandal itu menjadikannya lebih popular. Kejayaan Molière menunjukkan bahawa dia tahu apa yang penonton mahukan. Teater yang bijak, bermakna, dan merangsang pemikiran. Perdebatan itu reda, tetapi legasi karyanya kekal. Molière menjadi raja komedi Perancis dan pengkritik sosial yang berani. Skandal tidak menghentikannya. Malah, ia menjadikannya legenda. Jadi, apakah mesej sebenar Molière? Kalau kita buang semua topeng, kita akan jumpa cerita yang sangat moden. Molière bukan saja menulis untuk hiburkan orang. Dia cabar masyarakat masa itu dan mesej dia masih relevan sampai sekarang. Komedi ini adalah kritikan yang tak lapuk dek zaman tentang betapa sia-sianya nak kawal semua benda, terutama hati manusia. Arnulf adalah contoh terbaik lelaki yang toksik. Dia takut hilang kuasa dia. Rancangan dia nak cipta isteri sempurna tu datang dari rasa takut, bukan cinta. Molière tunjuk yang cara berfikir macam ni salah dari segi moral dan, lucunya, tak berkesan langsung. Makin Arnulf cuba kawal Agnes, makin dia musnahkan diri sendiri. Perjalanan Agnes menuju kebebasan adalah inti sebenar komedi ini. Satu pujian kepada kebebasan dan hak untuk pilih kebahagiaan sendiri. Kehebatan Molière terletak pada cara dia balut drama serius ni dalam komedi. Memastik mesej, dia kekeliut. Imodi, perdi sama propre dunia. G. Molière ingatkan kita supaya janganlah terlalu bongkak untuk kawal hidup orang lain. Karya agungnya ajar kita, jiwa manusia yang bebas dan ingin tahu, takkan pernah rela dipenjarakan. Pada tahun 1662, ini memang sesuatu yang luar biasa. Sama macam thread viral yang mempersoalkan patriarki hari ini. Molière ingatkan kita yang kekuatan sebenar datang dari kepercayaan, kebebasan, dan jadi diri sendiri. Mesejnya takkan lapuk dari zaman. Kalau suka video ni, jangan lupa subscribe, like, dan share ya.